So, okay. So, kalau kita nak tengok hari ni kita nak masuk bab baru iaitu polimer Okay. So, hari ni kita nak masuk bab 4 iaitu tajuk polimer dan kita nak lihat standard pembelajaran, standard kandungan yang pertama iaitu 4.1 polimer juga. Jadi sebelum kita tengok dulu dengan berlanjut, cikgu paparkan dahulu kriteria kejayaan untuk hari ini. Okay, so yang pertama kamu dapat menyatakan maksud polimer. Okay, kamu dapat menyatakan maksud polimer. Yang kedua, kamu boleh menyatakan satu daripada dua sumber polimer. Kenapa dia turun ke bawah? Okay, sorry. Okay. Okay dah. Okay, kamu boleh menyatakan sumber untuk polimer sama ada dia sumber semula jadi ataupun sumber semula jadi ataupun sintetik. Kemudian kamu boleh menerangkan dua daripada tiga jenis polimer. Yang keempat, kamu boleh menerangkan satu daripada dua jenis tindak balas pempolimeran dan kriteria kejayaan yang kelima, kamu dapat menerangkan at least satu kesan terhadap alam sekitar sekiranya kita melupuskan polimer secara tidak terancang. Okey, ni lebih kepada polimer sintetik. Okey, jom kita tengok dahulu slide yang saya sediakan. Okey, so untuk bab 4, cikgu go through sikit je, cikgu nak terangkan sikit-sikit. Untuk bab 4 kita akan belajar tentang polimer yang kita akan bincang hari ini, getah asli dan getah sintetik. Okey. So untuk polimer untuk 4.1 ini yang kita akan bincang. So ini adalah standard pembelajaran, ada dekat buku teks kamu dan cikgu telah perincikan menjadi kriteria kejayaan yang saya paparkan tadi. Okay, first of all, apa yang dimaksudkan dengan polimer? Okay, so ni kriteria kejayaan kita yang pertama iaitu definisi ataupun maksud polimer. Jadi, polimer ni dia adalah molekul, dia adalah molekul berantai panjang. Molekul berantai panjang yang terhasil daripada percantuman banyak ulangan unit asas. So unit asas itu kita panggil dia sebagai monomer. So ni sebenarnya saya ambil daripada buku teks je. Semua nota ni ada dalam buku teks kamu. Cuba cikgu ubah suai sedikit dalam bentuk slide, paparan slide. So contoh kalau kamu tengok gambar rajah dekat sebelah sini, so ini adalah monomer iaitu dia adalah unit asas. Kalau contohnya pernah tengok manik. Manik itu biasanya dia satu-satu-satu kan. And then kalau kita cantumkan, kita cantumkan manik-manik tersebut, dia akan menghasilkan satu rantai panjang. Macam tu. So, manik ini yang kita panggil dia sebagai monomer. Manakala yang rantai panjang ini adalah polimer. Okey, dan proses daripada monomer menjadi polimer, kita kenali dia sebagai pempolimeran. Alright. So, disebabkan proses itu adalah nama dia pempolimeran, jadi tindak balas percantuman antara monomer-monomer itu untuk kita hasilkan polimer, kita panggil dia sebagai tindak balas pempolimeran. Ini yang kita akan lihat nanti tu. Ada dua jenis tindak balas pempolimeran. Untuk bab 4 ini, dia tak ada konsep yang kamu kena faham betul-betul untuk kamu apply. Dia tak macam tu. Dia tak macam bab 3, tak macam bab 2, tak macam bab 1. Tapi kamu kena banyak membaca. Kamu kena baca baru kamu boleh ingat. Kamu kena ingatlah banyak lebih kepada mengingati.
So, yang kedua. Okay, ini adalah sumber polimer. Okay, yang kedua ni berkaitan dengan sumber polimer. Okay, so polimer ni kan dia terdiri daripada dua jenis iaitu sama ada polimer semula jadi atau polimer sintetik. Okay, so kalau kita tengok dekat sini, okay, polimer semula jadi. Kita lihat dahulu polimer semula jadi. Okey, polimer semula jadi ni dia terhasil secara semula jadi dan dia dapat diperoleh daripada alam sekeliling kita. Okey, contoh dia apa? Okey, contoh dia adalah kanji. Kanji tu macam nasi, kan? Okey, kanji ni dia daripada nasi lah, karbohidrat. Okey, yang mana dia akan terhasil daripada glukosa. Okay, itu adalah kanji. So, ada ke manusia yang cipta kanji? Tak, kanji tu memang daripada tumbuh-tumbuhan. Okay, seterusnya adalah protein. Okay, so protein dekat sini, ni protein. Okay, so protein dekat sini adalah dihasilkan daripada asid amino, yang mana asid amino ni adalah sejenis monomer. Okay, so protein adalah polimer bukan untuk dari, macam mana nak cakap, daripada asid amino. Okay, kadang-kadang ada orang dia yang biasa kaki gym lah. Okay, daripada kaki gym ataupun orang yang nak diet. Okay, nak diet ataupun dia ambil food replacement. Dia tak nak makan nasi tapi dia ambil macam oat, dia akan baju susu tapi susu dia tu macam kita panggil protein, susu protein. Dia macam susu protein. So protein yang dia minum tu dia adalah daripada asid amino. So kalau dia minum directly asid amino, so penyerapan vitamin tu lebih cepat. Bukan vitamin, penyerapan protein tu lebih cepatlah ke dalam badan dia. Okey, dan contoh polimer semula jadi adalah kapas. Okey, kapas ni dia daripada tumbuh-tumbuhan pokok kapas. Okey. And then seterusnya kita lihat pula polimer sintetik. Okey, ni daripada buku teks je, muka surat 144. Okey. So polimer sintetik ni adalah polimer yang dihasilkan oleh manusia. Okey, dia dihasilkan oleh manusia. That's why kita panggil dia sintetik, buatan manusia melalui tindak balas kimia di makmal ataupun dekat kilang-kilang. Biasa kilang lah kalau secara perindustrian. So actually dekat kita punya sekeliling kita ni memang berlambak-lambak polimer sintetik. Sebagai contoh, boleh nampak tak botol air cikgu ni? So botol air saya ni pun sebenarnya polimer. Dan dia polimer sintetik ke semula jadi kamu rasa? Sintetik. Ya, sintetik. Okay, so antara contoh lain, polimer sintetik adalah nylon. Okay, nylon ni biasanya kain lah. Macam tali, okay. Politena. Politena ni contoh dia macam botol minuman, botol air mineral. Okay, itu adalah politena. Polistirena. Polistrin yang pembungkus makanan yang warna putih tu kan. Itu adalah polistrin, dan polyvinyl chlorida iaitu PVC. Biasa kita buat sebagai pipe. Okay, pipe PVC. Okay, so dekat sini gambar yang kamu tengok tu adalah gambar nylon. Okay, iaitu nylon ni dia digunakan untuk menghasilkan pelbagai produk lah daripada untuk membuat tali, pakaian, baju hujan. Okay, banyak kegunaan nylon sebenarnya. Okay, kita masih lagi sumber polimer. Masih lagi tajuk kecil sumber polimer. Okay, so ni adalah contoh-contoh nama polimer dan juga monomer. So kalau kita tengok, apa nama yang cikgu akan highlight warna kuning ini adalah polimer. Okay, so kanji adalah polimer bagi glukosa. Okay, so maknanya glukosa tu adalah monomer. Kalau kita gabung banyak glukosa, dia akan membentuk kanji. Okay, kanji tu yang kita makan sebenarnya.
Kalau kamu belajar 5 beta belajar bio kan? Okay. So dalam proses pencernaan makanan, kanji tu dia akan dicerna, kanji yang kita makan nasi, karbohidrat tu dia akan dicerna sampailah produk akhir dia adalah glukosa. Betul tak? So glukosa tu yang akan diserap ke dalam usus kecil kita untuk pergi ke salur darah. Betul tak yang cikgu terang tu? Dah lama cikgu tinggal biologi tapi ada sains kan. Okay. So biasanya makanan yang kita makan tu dia kompleks. So dia adalah polimer. So bila kita makan dia badan kita akan cerna. Kita punya sistem pencernaan akan cerna makanan kita tu kepada molekul yang lebih ringkas. So molekul yang lebih ringkas tu yang kita panggil sebagai monomer. Okay, sama juga selulosa. Okay. Selulosa ni dapat daripada tumbuh-tumbuhan. Okey, dan selulosa ni dia dihasilkan daripada monomer yang kita panggil glukosa juga. Okey. Alright, seterusnya protein. Protein ni adalah sumber semula jadilah. Kanji, selulosa, protein ni semuanya daripada sumber semula jadi iaitu daripada sekeliling kita. Ada yang daripada haiwan, ada yang daripada tumbuh-tumbuhan. Okey. Dan monomer untuk polimer protein adalah asid amino. Okey. Okey. Contoh yang keempat adalah getah asli. Okey, getah asli ini istilah lain dia kita panggil dia sebagai latex. Pernah dengar tak istilah latex? Tak pernah. Ke first time dengar istilah latex? Tak pernah, first time Iqbal. Okay, so sebenarnya getah asli tu susu getah yang warna putih yang penoreh getah toreh tu kan. So susu getah itu kita panggil dia sebagai latex. Sebab getah ni dia ada dua jenis, satu getah asli, satu lagi getah sintetik. So kalau getah asli tu daripada susu getah lah yang warna putih tu. So kita panggil dia sebagai latex. Tu bahasa saintifik dia lah. Kalau bahasa kampung kita panggil susu getah. Dah. 12. Okay, sorry ada gangguan sedikit. Okay. So itu adalah latex, getah asli. So kita tahu dia memang semula jadilah daripada pokok getah kan. So monomer untuk getah asli ini adalah isoprena. Okay, sometimes kita tak panggil dia getah asli tapi kita panggil dia juga sebagai polyisoprena. Itu nama saintifik untuk getah asli. Okay, latex tu nama biasa dia susu getah. Okay, and then kita lihat pula contoh polimer sintetik. Polistirena. Okay, yang kita buat bekas makanan tu. So, polistirena ni dia berasal daripada styrena. Okay, monomer dia adalah styrena. Okay, contoh yang ke-6 adalah polipropena. Okay, polipropena iaitu dia daripada propena. Pernah dengar tak propena? Pernah dengar tak propena kelas? Pernah. Kita belajar masa bab 2 sebatian karbon kan iaitu siri homolog alkena. So sebenarnya propena masa kita belajar sifat kimia alkena memang kita dah belajar kan salah satu tindak balas iaitu tindak balas pempolimeran penambahan. So inilah dia. Kita nak kaitkan dengan tajuk ini. Okey, dan contoh yang terakhir adalah polyvinyl klorida iaitu PVC. Dia berasal daripada vinyl klorida. Okey, iaitu kloroetena. Okey, kloroetena tu adalah vinyl klorida. Nama lain dia lah. Okey, so yang 3 bawah tu adalah contoh bagi polimer sintetik. Okey, setakat ni ada tak soalan yang nak ditanyakan kepada cikgu? Ataupun kamu nak berkongsi sesuatu? Tak ada. Okey, kalau tak ada saya proceed dengan jenis-jenis polimer. Okey.
So, tadi kita dah cerita tentang apakah itu polimer, kita dah tengok sumber-sumber polimer, kemudian kita nak tengok jenis-jenis polimer. Okay, so ini kalau kamu tengok polimer ni kan dia ada 3 jenis. Okay, so ada 3 jenis, jenis yang pertama, jenis yang kedua dan jenis yang ketiga. Okay, kita tengok dulu jenis yang pertama. Okay, saya besarkan sikit supaya kamu boleh lihat dengan jelas polimer jenis yang pertama. Okey, ini directly je saya ambil daripada buku teks muka surat 145. Okey, buku teks kamu muka surat 145. So, yang pertama adalah polimer termoplastik. Okey, polimer termoplastik ni adalah sejenis polimer yang boleh diacu semula. Apa maksud boleh diacu semula ni? Ada tak yang tahu maksud boleh diacu semula? Okey, diam tandanya tak tahu Okey, tak apa. Yang boleh diacu semula maksudnya kita boleh leburkan dia dan kita ubah bentuk dia. Okey, itu maksud diacu semula. Okey. So, apabila dia boleh diacu semula berulang kali selepas dipanaskan dan kita katakan dia boleh dikitar semula. Contoh macam botol plastik kan? Okey, botol plastik, surat khabar, kertas. Okey, so semua tu adalah polimer yang kita kertas polimer tapi dia bukanlah termoplastik sebab termoplastik ni dia daripada plastik. Okey, plastik barangan plastik. Cikgu dah terlepas pandang pula yang itu. Okey, dia daripada barangan plastik. So macam botol air, lagi apa Actually polystyrene tu pun boleh kita semula, okey. Kita boleh kita semula polystyrene tu. Bekas makanan tu semua adalah contoh-contoh plastik termoplastik. So apabila kita panaskan polimer termoplastik ni, polimer ini akan melebur dan akan mengeras semula apabila disejukkan. So contoh dekat sini adalah polyethena, polyvinyl klorida dan juga nylon. Okey, yang kita baju-baju tu. Sebab tu jangan buang Biasanya sekarang dah banyak sangat pusat-pusat kitar semula. So, kalau ada barangan-barangan macam tu, tolong jangan buang. So, kita kumpul, asingkan dan kita hantar ke pusat kitar semula. Supaya barangan-barangan tersebut kita boleh diacu diacu semula menjadi barangan lain. Okey, contoh yang kedua adalah plastik termoset. Dia sejenis plastik, okey, tetapi dia termoset. Maksud dia apa? Maksud dia tak dapat diacu semula. Okey, kita tak boleh nak acu semula selepas dipanaskan. So maksudnya, kalau kita kita tak boleh nak acu semula ni, kita tak bolehlah nak kitar semula dia. Kenapa tak boleh nak kitar? Tak boleh nak kitar semula sebab bila kita panaskan dia, plastik termoset ni dia akan terurai ataupun hangus. So dia tak boleh nak hasilkan produk baru. Okay, that's why kita kata dia tak boleh dikitar semula. Lagi satu sifat plastik termoset ni, ataupun polimer termoset ni, dia ada rangkai silang. Yang ni. Di antara rantai polimer yang color purple ni kalau kamu tengok. So jadi kalau kita tengok disebabkan struktur polimer dia tu ada rangkai silang, jadi rantai polimer termoset ni dia kukuh tau, dia kuat. Dia susah nak menggelongsor. Sebab ada rangkai silang yang memegang dia. Sebab itulah dia tak boleh nak diacu semula. Kalau kita nak panaskan dia pun kita kena bagi dia suhu yang sangat tinggi. Sebab apa? Sebab takat lebur dan takat didih dia adalah sangat tinggi. So kalau kita panaskan api yang selalu kuat, kesan dia pula dia akan terus terurai ataupun dia akan hangus. So that's why dia tak boleh nak acu semula. So bila dah tak boleh nak acu semula, kita katakan
dia tak bolehlah nak dikitar semula. Okey, apa contoh barangan termopolimer termoset? Contohnya melamin, melamina. Pernah dengar tak melamina? Tak. Tak pernah. Dekat rumah mak tak pernah sebut melamin. Yang pinggan tu ke cikgu? Ha, pandai. Betul. Okey, pinggan melamin. Kalau pernah dengar pinggan melamin kat rumah, dia macam pinggan kaca tu, tapi dia bukan kaca dia berkilat macam pinggan kaca tapi dia adalah plastik. Biasanya pinggan melamin ni mak-mak sukalah. Dia tak macam pinggan plastik yang lain. Pinggan plastik yang lain tu biasa je. Kalau pinggan melamin dia nampak macam cantik dan dia tahan haba. Okey, dia susah lah nak melebur. Kalau kamu masuk dalam microwave pun tak adalah dia macam nak, kalau pinggan plastik yang biasa tu mesti mak kamu tak bagi masuk microwave. Sebab apa? Sebab nanti bila masuk microwave suhu tinggi kan nanti dia macam menggelembung-menggelembung. Pinggan plastik yang biasa. Tapi kalau melamin ni InsyaAllah dia akan tahan lah bila masuk dalam microwave. Tapi make sure microwave tu janganlah suhu yang tinggi sangat. Tapi cikgu rasa setakat microwave kita panaskan makanan ni tak panas. Jangan oven. Kalau oven memang tak sesuai lah untuk plastik Okay. Dan lagi satu adalah bakelite. Okay, bakelite ni contoh bakelite adalah cover Swiss. Okay, cover Swiss dekat rumah kamu tu, plug tu kan, yang kita nak on off tu. So dia punya cover tu daripada bakelite. Okay. Dan jenis polimer yang ketiga adalah polimer elastomer. Okay, bila kita sebut elastomer ataupun maksudnya elastik, dia bersifat kenyal. Okay, so kalau kita tengok dia punya dia punya struktur polimer, dia pun ada rangkai silang. Okay, tapi rangkai silang dia tak sepanjang ataupun sekukuh macam rantai silang polimer termoset. Okay, so polimer elastomer ni kan dia boleh diregangkan dan dikembalikan kepada bentuk asal selepas kita lepaskan dia. So kita tarik dia, ini dia akan lepaskan balik. So kita katakan dia mempunyai ni Okey, dan dia mempunyai sifat elastik yang tinggi. So apa contoh? Apa contoh polimer elastomer ni? Contoh dia adalah poli, poliuretana, getah stirena butadiena iaitu SBR kita panggil. Macam tayar kereta, okey, SBR. Bukan tayar kereta. Tayar kereta adalah getah tervulkan. Getah asli dia campur dengan sulfur. Bukan. Contoh dia macam bumper kereta yang tepi bumper kereta tu. Yang macam bahagian bawah itu. Itu adalah daripada SBR. Okay, nanti kita boleh Google apakah kegunaan SBR ni. Getah stirena butadiena. So polimer elastomer ni dia lebih kurang macam getah lah. Okay, macam getah sebab dia ada sifat elastik yang tinggi. Okay, ada soalan tak nak tanya setakat ini? Tak ada. Okey, kalau tak ada tak apa, saya continue lagi dengan tindak balas pempolimeran. Okey, tindak balas pempolimeran dia ada dua. Okey, ada dua tindak balas pempolimeran iaitu kenapa tiba-tiba dia suka-suka hati dia je dia nak hilang slide saya hari ni. Okey, ni dia. Okey, tindak balas pempolimeran. So, tindak balas pempolimeran ni kan, dia ada dua jenis. Okey. Yang pertama adalah tindak balas pempolimeran penambahan. Ini yang kita dah belajar semasa tajuk sebatian karbon iaitu sifat kimia etena. Etena pula alkena. Okey, yang kedua adalah pempolimeran kondensasi. Okey, jom kita tengok apakah beza pempolimeran penambahan dengan pempolimeran kondensasi ni.
Okey, kita lihat dahulu pempolimeran penambahan. Okey, pempolimeran penambahan ni dia berlaku apabila monomer. Okey, dia berlaku apabila monomer yang mempunyai ikatan kovalen ganda 2 antara karbon, contohnya adalah alkena, bertindak balas antara satu sama lain. So, ini adalah alkena. Okay, alright. So semasa tindak balas, so C double bond C lah. Okay, alkena dia ada uh, ikatan ganda 2, ikatan kovalen ganda 2 antara dua atom karbon. Okay, jadi semasa tindak balas itu berlaku, okay, ikatan ganda 2 ni akan dibuka. Okay, ikatan ganda 2 ni akan dibuka. So dia akan pecah. Okay, bila dia pecah, dia akan jadi C. Dia akan jadi C, C, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Kan macam tu. Dia akan terbuka. Okey. Dan monomer ini akan ditambah pada rantai molekul tersebut untuk menghasilkan polimer. Kalau kita tengok contoh dia macam gambar rajah di sini. Okey, saya besarkan gambar rajah ni. Okey, boleh nampak ke? Okey, so sebagai contoh, ini adalah molekul etena. Okey, iaitu C, double bond C, H, 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 H. So dekat sini ada banyak molekul etena. Okey, molekul etena ni dia akan mengalami tindak balas penambahan dan apa yang berlaku, ikatan ganda 2 ni akan terputus. Okey, so bila dia terputus, dia akan bergabung lah. Ni semua ni akan terputus, 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 terputus. So dia akan membentuk lagi satu ikatan tunggal. So semua monomer tadi akan bergabung menjadi satu rantai polimer yang kita panggil sebagai politena. Okay. So kita boleh ringkaskan tindak balas penambahan ini, pempolimeran penambahan ini seperti dalam gambar rajah ini. Yang mana kita letak sebagai N. N itu mewakili satu nombor yang dikenali sebagai integer. Dan integer yang besar. Apa maksud integer yang besar? Integer yang besar ni nilai yang besar lah macam 200, 300, 400, 2000. Yang kita nak lukis dia tu tak cukup kertas nak lukis. So kita wakilkan dia sebagai N. Okay? Okay, ni dia. Okay. So kita tengok pula slide yang seterusnya. Okay. Masih lagi pempolimeran penambahan. So ini adalah contoh-contoh lah. Okay, polimer yang terhasil daripada proses pempolimeran penambahan. So kalau kita tengok dekat sini yang pertama, cikgu besarkan sikit. Okay, yang pertama, ya Allah, bila cikgu besarkan dia suka hilang tau. Sekejap ya, kita cari balik mana dia hilang. Dia dah naik ke atas rupanya. Sorry Okay. Ni dia. Okay, ni jadual 4.2 dalam buku teks kamu, muka surat 146. Cikgu ambil sama je. Cikgu tak ubah apa-apa sangat. Okay. So kalau kita tengok, ini adalah etena. Okay, so bila dia membentuk polimer, dia menjadi politena. So apa ciri-ciri politena? Dia tahan lasak dan kuat. Dan biasanya kita guna politena ni untuk buat beg plastik, botol, beg plastik, botol plastik dan juga plastik pembungkus. Okay, inilah macam gambar ni. Gambar plastik, botol plastik. Okay, itu adalah daripada politena. Yang kedua adalah propena. Okay, yang kedua adalah propena, iaitu polipropena. Bila dia membentuk polimer, so sifat dia adalah tahan lasak. Okay, polipropena ni tahan lasak. So, dia punya kegunaan sebagai alat mainan dan juga tekstil. 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 Okay. Okay, seterusnya. Contoh
monomer dan polimer yang ketiga iaitu kloroetana yang kita kenali juga dia sebagai vinyl klorida. So dia membentuk polimer polikloroetana ataupun polyvinyl klorida melalui tindak balas penambahan pempolimeran penambahan. So ciri-ciri dia adalah kuat dan keras. So biasanya kita guna PVC ini untuk buat pipe air dan juga penebat elektrik. Okey. Inilah dia gambar. Okey, penebat elektrik ni penebat ini adalah penebat elektrik. Okey. Okey, dan contoh ataupun senarai polimer yang dihasilkan daripada pempolimeran penambahan yang terakhir adalah stirena. Okey, so dia akan menghasilkan polimer yang dipanggil polistirena. So ciri-ciri dia ringan dan dia bersifat penebat haba. So biasanya kita jadikan dia sebagai penebat haba dan pembungkus makanan. So kalau awak nampak ni, inilah. Okey, plastik wrap makanan tu pun daripada polistirena. Okey. Okey. Itu adalah tindak balas, itu adalah tindak balas yang pertama, tindak balas pempolimeran yang pertama iaitu pempolimeran penambahan. Okey, jom kita tengok pula pempolimeran kondensasi. Okey, ni dia Okey, pempolimeran kondensasi. Okey, pempolimeran kondensasi ni pula dia melibatkan at least dua jenis monomer yang berbeza. Kalau penambahan tadi, monomer dia monomer yang sama. Ada banyak monomer yang sama, kita gabung je terus dia jadi rantai polimer. Tetapi kalau monomer itu monomer yang berbeza, jadi kita panggil dia adalah pempolimeran kondensasi. Okay, alright. So monomer yang terlibat biasanya dia memiliki dua kumpulan berfungsi yang akan terlibat dalam tindak balas pempolimeran. Okay, sebagai contoh, tengok dekat sini contoh dia apa? Okay, so sebagai contoh adalah tindak balas, hasil daripada pempolimeran kondensasi ni adalah polimer and then air ataupun molekul hidrogen klorida. Dia depends monomer apa yang kita guna. Okey. So contoh dekat sini kalau kamu tengok rajah 4.3 tindak balas pempolimeran antara antara 1,2 etanadiol dan juga asid. Apa dia selalu hilang? Sekejap ya. Hari ni dia saja je nak menguji kesabaran kita. Okey. Ni dia. Tadi yang kita terang pempolimeran kondensasi. So, tindak balas pempolimeran kondensasi yang menghasilkan terilena. Okay, kita tengok buku teks. Kenapa pula ni? Agaknya dia penat dengan suara cikgu bercakap kot. Dan Well, dah breakfast ke? Takkan letak breakfast lagi, dah 11.30 ni, dah masuk lunch dah. Dah makan ke ni? Dah, okey. Dah relax jap, agaknya dia penat kot. Dah cikgu, okey, ada breakfast, dah makan. Cikgu pun baru sempat tadi. Tak sempat minum air kopi lagi. Kena minum air kopi sikit. Bagi dia makan, dia nak rehat ni, dia penat. Kita sampai pukul berapa Oh, sampai pukul 12. Ya Allah, saya ingatkan sampai pukul 11.25 tadi. Terkejut saya. Oh, laptop saya ni bateri low. Kejap ya ke kelas? Patutlah.
Saya lupa nak charge. Okay. Alright, kat sini tadi kan. Macam nak besar-besar dia takut pula. Okay. Boleh nampak lah. Cikgu rasa boleh nampak. Kalau tak pun kamu rujuk buku teks muka surat 147. Okay, so ini adalah tindak balas rajah 4.3 ni adalah tindak balas pempolimeran kondensasi untuk menghasilkan terilena. Okay, apa benda terilena? Okay, so terilena ni dia terhasil daripada dua monomer. Okay, monomer yang pertama yang ini. Cikgu nak padam yang tadi tu. Okay ni. Yang ni So ini adalah yang pertama. Kelas, cikgu punya laptop macam problem. Okay, kita tunggu sekejap. Okay, dah boleh. Okay, so ini adalah monomer yang pertama. Kenapa? Okay, dah dapat dah. Okay, dah keluar dekat paparan kamu. Okay, cikgu dah bulat Cikgu dah bulatkan dengan warna merah untuk monomer yang pertama tu. Iaitu 1,2-etanadiol. Okay, 1,2-etanadiol iaitu daripada kumpulan alkohol. Dia ada 2 OH dekat situ kalau kamu nampak. Okey, dan dia bertindak balas. Okey, kita tambah dia, kita tindak balaskan dia dengan monomer yang lagi satu. Beberapa, nampak tak kat situ ada N tau. So beberapa asid tereftalik. Tergelak-geliak lidah kan. Tak apa, yang pentingnya nak fahamkan kamu bahawa tindak balas pempolimeran kondensasi ni dia terhasil daripada dua jenis monomer yang berbeza. Tu je. Jangan susah hati Jangan risau nama pelik-pelik tu, jangan risau. Okay. Yang penting kamu tahu dia dua monomer yang berbeza. So bila kita buat tindak balas penambahan, so nampak tak dia bergabung dekat mana? Dia bergabung dekat dia bergabung dekat atom hidrogen daripada 1,2-etanadiol dan OH daripada asid tereftalik. So, hasil yang kita dapat adalah yang pertama adalah polimer terilena dan yang kedua adalah air. Itulah hasil yang cikgu maksudkan tadi tu. Okey. Dan yang kedua, kamu jangan risau. Dalam soalan tak ada dia suruh kamu lukis panjang-panjang monomer polimer tu, tak ada. Okey. Nanti kita akan tengok. Biasanya soalan ini dia banyak tanya untuk kertas satu. Okey. So kamu jangan risau sangatlah. Okey. So yang kedua adalah tindak balas antara 1,6-heksanadiamina dan decanadiol dichlorida. Dua monomer tersebut. So dia bergabung dekat sini. Hidrogen, atom hidrogen daripada 1,6-heksanadiamina dan Cl, decanadiol dichlorida. So dia akan bergabung dekat situ dan hasilnya apa ni? Hasilnya adalah nylon. Okey. Dan juga hidrogen klorida. Itu yang cikgu maksudkan. Hasil pempolimeran kondensasi adalah polimer dan hasil lagi satu sama ada molekul air ataupun hidrogen klorida. It depends on monomer yang kita guna. Okay? Okay, boleh faham ke yang ini? Okay, cikgu harap boleh faham lah Okay, seterusnya kita lihat pempolimeran kondensasi ni adalah aktiviti 4A. So ini adalah aktiviti makmal untuk kita nak menghasilkan nylon. Bila sebut eksperimen terus dia hilang pula. Geram pula. Dah ada tapi dia macam lari-lari pula slide cikgu hari ni. Sekejap Cikgu cari balik. Okay, dah ni. So ni kita skip dulu. Nanti bila sebab sekarang memang tengah cikgu sains dan juga lab assistant memang tengah
kemaskini radar semua untuk buat persediaan supaya kamu naik je sekolah, kita boleh run semua eksperimen untuk persediaan sebagai persediaan ujian amali kamu. Okay, so kamu semua tolong kuasai konten, baca sikit-sikit eksperimen supaya semua bila naik sekolah kita boleh run eksperimen. Sama juga bukan untuk kimia je tapi juga untuk bio dan fizik. Tapi kamu tak ambil fizik kan? So bio dengan kimia. Okay, so apa kegunaan polimer dalam kehidupan harian kita ni? Okay, so sebenarnya banyaklah kegunaan polimer dalam kehidupan harian. So kalau kita tengok ciri-ciri polimer sintetik, okay, polimer sintetik ni ciri-ciri dia yang pertama dia bersifat dia sebagai penebak haba yang baik. Okey, penebak haba yang baik. Kemudian dia bersifat lengai. Okey, dan tidak reaktif. Kalau reaktif, matilah kita kan duk bertindak balas dengan oksigen meletup sana sini pula. And then dia mempunyai daya tahan haba yang tinggi dan biasanya dia bersifat ringan, kuat dan keras. Okey, and then kegunaan polimer sintetik ni sangat banyak. So antaranya adalah kita boleh hasilkan pelbagai alat perubatan daripada makmal yang mana kebanyakan radas daripada makmal ni dihasilkan daripada polipropena. Okey, ni yang pertama ni. Ni. Okey, yang kedua adalah beg plastik lah. Okay, beg plastik. Tapi kita kalau boleh tak nak lah kan guna beg plastik ni. Kan sebab beg plastik ni dia tidak terbiodegradasi. So dia akan ambil masa yang sangat lama untuk mereput. So dia boleh mencemarkan alam sekitar. Boleh menyebabkan longkang tersumbat. So that bila longkang tersumbat masalah pula banjir kilat. Okey, yang ketiga nylon. Okey, dia biasa kita hasilkan untuk menghasilkan benang. Okey, ini pentinglah untuk industri tekstil. Dan yang keempat adalah penyalutan polimer akrilik yang digunakan untuk menghasilkan bumbung kalis air. Ada juga bumbung kalis air rupanya kan. So nanti kamu boleh tengoklah. Okey, so polimer dan alam sekitar. So sebenarnya macam yang kita belajar, sebenarnya ni adalah isu global Kalau kita sebut alam sekitar, dia melibatkan isu global. So, alam sekitar ni kita kena jaga betul-betul. Sebab apa? Sebab kalau kita, contohnya macam mask yang kamu pakai tu mask muka tu, itu pun sebenarnya polimer juga tau. Cuma kita kena kaji polimer jenis apa yang dia guna. Kamu rasa jenis apa? Nylon ke apa? Okey, nanti kamu cari dia daripada apa. So, kesan kalau kita tidak melupuskan polimer dengan sebaik-baiknya, so dia boleh memberi kesan kepada pencemaran. So, dekat sini dia kata pencemaran plastik yang mana pelbagai ciri yang terdapat pada polimer ni, dia menyebabkan permintaan dan penggunaannya semakin meningkat tiap-tiap tahun. So, sifat sesetengah polimer yang tahan lasak. Okay, sifat sesetengah polimer yang tahan lasak ni, dia biasanya mengambil masa yang sangat lama untuk terurai. Contohnya macam plastik, contohnya macam mask muka. Cikgu sedih sekarang bila cikgu jalan mana-mana, cikgu mesti jumpa mask pelitup muka tu merata-rata tempat. Terutamanya dekat jalan raya. Okay. Sebab apa cikgu risau? Sebab satu mask tu untuk muka tu bila dia kan ada tali dia kan. So tali tu dia macam berbentuk U tau. So kalau hidupan Mary ni, kalau kita buat kajian, cikgu selalu join webinar daripada Kelab Pencipta Alam. Kalau kita tengok dekat laut ni dah banyak hidupan yang makin pupus. Contohnya macam penyu, ikan. Mask tu dia bila dia masuk dalam air, dia tak akan terurai tau. Dia ambil masa yang lama terurai. Dan tali dia tu dia tercekik dekat leher haiwan hidupan akuatik. So sedih lah bila tengok macam tu kan. Benda-benda ni dia akan menyebabkan masalah pencemaran yang sangat serius. Okay? Dan pencemaran di lautan ni bila lautan pun dah tercemar, dia menyebabkan banyak hidupan akuatik mati dan mikroplastik, maknanya sisa-sisa plastik tu akan masuk ke dalam rantai makanan hidupan akuatik. Okay.
Dan kalau kita tengok pun sekarang ni dekat pusat pelupusan sampah ni dipenuhi dengan berjuta-juta beg plastik yang tidak terbiodegradasi. Dan ini juga akan beri kesan kepada alam sekitar. Okey, dan lagi okay, ni sama je ke? Okay, sorry, ni slide yang sama. Okay, so itulah cikgu nak cakap. So kita sebagai pengguna, dia sebenarnya lebih baik kita pakai pelitup muka yang jenis apa? Yang boleh basuh tu, yang boleh guna semula tu. Cuma satu kekangan, satu yang cikgu nampak, kalau kamu keadaan sihat, okey lah. Tapi make sure pakai 2 lapis sebab sekarang dengan keadaan pandemik virus, pandemik COVID yang munculnya pelbagai varian baru virus COVID ni pun takut juga kalau nak pakai yang apa boleh basuh tu kan. So kalau kamu guna yang daripada pakai buang, please make sure kamu buang dalam tong sampah dan sebelum kamu buang kamu cabut dia punya tali tu. Jangan biar dia terlekat. Putuskan tali tu supaya at least kalaulah masuk dalam laut, air dia tidaklah menyebabkan mengganggu populasi ataupun populasi hidupan akuatik. Kesian cikgu tengok. Kadang-kadang hari tu cikgu nampak, cikgu tengok dia orang tunjuk hasil kajian dekat laut, apa tu kura-kura, penyu, kura-kura pula penyu. Tercucuk straw. Straw minuman tu kan yang kita duk hisap sedut air tu. So benda tu pun sebenarnya bahaya. Sebab itulah sekarang dah banyak restoran dia menggunakan straw yang diperbuat daripada kertas. So kalau kertas ni kita tahu dia memang mudah terurai. So dia lebih selamat. Okey. Banyaknya saya bebel hari ni. Okey, jom kita tengok latihan buku tu. Modul kimia nak? Ada masa lagi kan? Pukul berapa? Okey, ada masa lebih kurang dalam 20 minit lagi. So, kamu tolong buka buku modul muka surat 189. Cuba tengok muka surat 89. Okey, soalan 1. Siapa nak jawab? Siapa nak jawab? Anak cikgu kat sebelah duduk saya nak jawab dah. Okey, siapa nak jawab cepat? Bahan manakah polimer semula jadi? Kalau tak ada, saya pilih nama. Wahidah. Wahidah ada tak? Wahidah ada? Ataupun boleh tulis jawapan dekat ruangan komen. Okey, Wahidah tak ada. Okey, Huda dah jawab. Jawapannya adalah C. Betul tak C? Okey, polimer semula jadi. Okey, betul. Sebab apa betul? Sebab semula jadi maksudnya daripada alam sekitar. Alam sekeliling kita daripada hidupan haiwan ataupun tumbuh-tumbuhan. Jadi polyisoprena ni adalah getah asli. Jadi betul lah kan? Dia adalah semula jadi. Okey, bagus. Okey, seterusnya soalan yang kedua. Okey, soalan kedua Iqbal jawab B. Bahan manakah monomer bagi polimer sintetik? Iqbal jawab B. Betul tak? Silap pula. Betul ke glukosa sintetik? Okey, ada pula yang jawab D. B ke D ni?
Okay. Alright, the answer is D. Betul tak? Tadi cikgu rasa macam baik aku baca Iqbal jawab B. Kan saya salah? Mungkin Iqbal tersalah kot tengok soalan kan? Okay, so jawapannya adalah D iaitu stirena. Okay, kalau kamu kata B glukosa, glukosa tu daripada kanji Okay, kanji. So dia memang daripada tumbuh-tumbuhan. Asid amino daripada protein. So daripada haiwan kan, ayam. Isoprena adalah getah asli. Jadi jawapan yang tepat adalah stirena. Okey, soalan ketiga. Pasangan monomer dan polimer mana yang paling betul? Yang betul. Yang mana satu betul ni? Cepat. Cikgu tunggu jawapan kamu. Propena, politena, chloroetena adalah teflon. C. Okey, Huda jawab C. Betul ke salah C? Kita tengok. Propena. Propena sepatutnya dia menghasilkan polipropena. Kita tengok kat sini. Propena biasanya dia akan menghasilkan polipropena. Chloroetena. So dia akan hasilkan polichloroetana. PVC tadi Isoprena. Okey, isoprena dia akan menghasilkan polyisoprena. Tapi yang ini polistirena, betul ke? Okay, so sebenarnya D the answer is D. Iaitu ni bukan metal. Ini metil metaklirat. Metil metaklirat tu adalah perspek. Okay, perspek ni dia salah satu contoh untuk polimer termoset. Okay, ni adalah termoset. Tadi dalam buku teks tak ada contoh ni. So cikgu tambah sikit, ni adalah polimer termoset. So perspek ni biasanya macam cermin tu. Okay, contoh macam cermin kapal terbang. Dia macam kaca tapi dia bukan kaca. Dia plastik. Tapi dia sangat kuat. Tahan tekanan yang tinggi. Okay, itu adalah perspek. So monomer untuk perspek adalah metil metaklirat. Right, so the answer is D kat situ, bukan B. Okey, nombor 4. Kita lihat soalan nombor 4. Okey, nombor 4 ini adalah soalan berbentuk struktur. Dia kata politena adalah satu contoh polimer sintetik. So, Raja 4 menunjukkan formula struktur bagi politena. Jadi, dia suruh kita namakan monomer bagi politena. Okey, so ini adalah etena. Okey, ini adalah etena. Ini adalah etena. So, lukis formula struktur. Okay, so kamu lukis struktur etena iaitu C double bond to C and the other ikatan adalah dengan hidrogen. Okay, satu kegunaan politena. So, kegunaan dia adalah beg plastik. Boleh juga botol minuman. Okay, ini cadangan jawapannya sahaja, cadangan jawapan. Boleh juga botol minuman pun betul. Okey, kesan pelupusan secara tidak wajar. So, dia boleh menyebabkan apa? Penghasilan gas beracun. Okey, pembakaran etena ni dia boleh menghasilkan gas beracun. Okey, kita tengok pula soalan 5. Okey, Raja 5 menunjukkan struktur molekul suatu polimer. Okay. So, kalau kamu tengok dekat sini, apa nama monomer tersebut? Apa nama ni? So, cikgu nampak kat sini lah kot. Dia punya pemutusan tu kan. So, ni satu monomer lah ni. So, monomer dia sama kan? Apa nama monomer ini? Etena ke, propena ke, butena ke, chloroetana ke? So, C. Dia mesti etena dia mesti alkena. So C double bond C. Kalau cikgu lukis macam tu lah dia punya
formula struktur dia. So, C, double bond C. And then sini CH3, ni H, ini H, ini H. So ni apa nama dia kelas? Apa nama dia ni? Salah baca. Okay, it's okay Huda, no problem. Good trying. Okay, ni apa nama dia ni? Yang saya lukis dengan Propena je ke? propena. Okay, so Danish tulis C jawapan. Okay, betul. Good. Okay, soalan 6. Soalan 6 ni soalan yang terakhir. Satu contoh cawan plastik. Okay, cawan ini boleh menyebabkan pelbagai pencemaran jika dibuang. So, antara berikut cara yang manakah cara terbaik untuk mengatasi masalah tersebut? Apa yang patut kita buat? Bakar ke? Buang dalam tong sampah ke? Kita semula ke? Ditanam dalam tanah ke? Yang mana satu? Okey, Amirul Arif jawab C. Khairunisa jawab C. Ada lagi yang jawab selain daripada C? Okey, Nurina pun jawab C. Huda pun jawab C. Okey, jadi memang betul lah kena kitar semula. Okey, kita dah habis membincangkan latihan pengukuhan. So ada satu latihan penilaian PBD iaitu uji diri 4.1. So ini cikgu akan nilai untuk TP 1 hingga TP 4 dan macam biasa kamu buat dalam buku tulis ataupun kamu nak type dekat komputer pun boleh, tak ada masalah, terpulang kepada kamu sebab sekarang kita dah menggunakan digital kan. So kamu hantar latihan ini melalui Google Classroom. Cikgu dah masukkan dalam assignment classwork kimia tingkatan 5. So cikgu bagi tempoh dalam sampai hari Ahad lah sampai hari Ahad untuk kamu siapkan. Okey, ada soalan tak nak tanya? Ada lagi 10 minit sebelum kelas kita berakhir. Penat dah saya cakap sorang-sorang ni. Ada tak nak respon apa-apa? Boleh boleh faham Boleh. Boleh. Nah, anak cikgu kat tepi ni sibuk pula dia nak suruh cikgu ajar tajuk Ketah Asli. Sabarlah minggu depan lah kan baru kita belajar. Okey. So kalau tak ada soalan yang nak ditanyakan, cikgu stop kelas sampai di sini dahulu. Kita jumpa lagi pada hari Selasa depan. Kita jumpa hari Ahad malam untuk kelas tambahan Road to SPM 2021 dan kita akan bincang tajuk asid dan alkali. Asid dan